A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Innal hamdalillah wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. Alhamdulillah, syukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana masih lagi kita dapat meneruskan kehidupan kita pada hari ini. Selawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kerana berkat perjuangan baginda kita merasa nikmat iman dan Islam pada hari ini. Alhamdulillah. Jadi pada hari ini kita sambung pengajian kita. Sebelum tu Ustaz harap kamu semua pelajar-pelajar tingkatan 1 Sekolah Menengah Agama Bukit Ibau harap dengar video ini, dengar dan tulis. Maknanya ambil kitab, tulis pada kitab maksud-maksud pada perkataan-perkataan yang ada, ataupun tulis apa cerita berkaitan apa hari ini. Hari ini cerita pasal apa. Jadi minggu lepas ataupun minggu sudah kita sudah menghabiskan bab yang kelima. Keadaan Nabi sebelum Nabi diangkat menjadi Rasul. Ahwaluhu qabla al-ba'sah. Mana Nabi bekerja sebagai apa? Pelagak peniaga. Yang kisah tentang Hajar Aswad untuk Kaabah, bina Kaabah, pasal nak letak Hajar Aswad. Kisah Nabi pergi ikut bapa saudaranya pergi berperang. Jadi pada hari ini kita akan belajar pada bab yang ke-6, Al-Mawdu' Sadis, bab yang ke-6. Bab ke-6 berkaitan dengan Bi'satun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Diangkatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi Rasul. Bi'sah itu maknanya diangkat menjadi Rasul, ataupun dilantik menjadi Rasul. Bi'satun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dilantik menjadi Rasul. Nabi Muhammad SAW dilantik menjadi Rasul. Itu maksud dia. Bi'satun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilantik menjadi Rasul. Kita tengok. Arsalallahu ta'ala Nabiya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Telah diutuskan Allah Subhanahu wa taala. Arsalallahu ta'ala, Allah Subhanahu wa taala telah mengutuskan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Arsalallahu ta'ala Nabiyya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala telah mengutuskan, arsalatu telah mengutuskan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ila nas, kepada manusia kafah. Ila nasi, kepada manusia kafah, keseluruhannya. Keseluruhannya maknanya Allah mengutuskan Nabi Muhammad ni pada seluruh umat manusia. Ini tidak terbatas hanya pada kaum, tidak terbatas hanya pada daerah, tidak terbatas hanya pada negeri, tidak. Tapi dia kata ilan nasi kafah, kepada manusia keseluruhannya. Jadi Nabi diutuskan kepada umat manusia keseluruhannya, kafah, keseluruhannya. Okey. Jadi tengok yang kedua, walaqad waradat basyaratul bihi fi Taurat. Dan sesungguhnya telah, waradat ni maksudnya telah waradat walaqad waradat, dan telah, sesungguhnya telah diceritakan. Walaqad waradat, sesungguhnya telah diceritakan al-basyaratu, kabar al-basyaratu ni maksudnya berita gembira.
Berita gembira ini di dalam Taurat dan juga Injil. Maksudnya Nabi Muhammad SAW memang dah diceritakan di dalam Injil dan juga Taurat. Nabi SAW memang pernah diceritakan di dalam Injil dan juga Taurat akan datangnya seorang Nabi akhir zaman. Itu dia kata walaqad waradat basyaratu bihi. Telah diceritakan tentang seorang manusia pembawa basyaratu, maksudnya seorang manusia yang membawa berita gembira. Al-basyaratu, seorang manusia yang membawa berita gembira. Al-basyaratu, itu maksud dia. Telah ceritakan seorang manusia yang membawa berita gembira di dalam Taurat dan juga Injil. Jadi memang Nabi Muhammad SAW ni, nama dia memang dah hadir dalam Taurat dan Injil, memang pernah diceritakan di dalam Taurat dan juga Injil. Wa basyara Isa alaihi salam bi risalati Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan telah memberitahu, mengkhabarkan berita gembira. Wa basyara, mengkhabarkan berita gembira. Nabi Isa alaihi salam mengkhabarkan berita gembira, memberitahu berita gembira, berisalah dengan diutuskan, akan diutuskan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi Isa pun pernah beritahu khabar berita gembira. Basyara tu maksud dia beritahu berita gembira. Nabi Isa beritahu berita gembira birisalati, dengan utusnya ataupun dengan utusan ataupun dengan diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Isa pun pernah bercerita tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa an syari'atuhu, dan syariatnya, dan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa an syari'atahu dan syariat Nabi Muhammad sallallahu baqiyatun, kekal, ila qiyamis saah, sehingga hari kiamat, sehingga berlakunya kiamat. Maknanya syariat Nabi Muhammad baqiyatun, kekal, sehingga berlakunya kiamat, ataupun sehingga hari kiamat. Jadi Nabi Muhammad SAW ni dia punya syariat starting daripada dia angkat menjadi Rasul sehinggalah hari kiamat. Itu syariat Nabi Muhammad SAW, tak ada ni tukar ganti. Wala ya'ti ba'dahu, dan tidak datang selepasnya. Wala ya'ti ba'dahu, tidak datang selepasnya. Nabiyan wala rasul, tidak datang selepasnya. Nabiyyun wala rasulun, tidak akan datang selepasnya seorang nabi ataupun seorang rasul. Maka lepas Nabi Muhammad SAW ni tidak ada nabi lain, tidak akan ada rasul lain. Maknanya Nabi Muhammad adalah nabi terakhir dan rasul terakhir yang diutuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi selepas Nabi Muhammad tidak ada lagi nabi lain dan juga rasul lain. Dia kata wala ya'ti ba'dahu, tidak akan datang selepasnya nabiyan wala rasulun, nabiyyun wala rasulun, tidak akan datang selepasnya seorang nabi ataupun seorang rasul. Itu mukadimah. Kita tengok yang pertama, Badul wahyi, permulaan wahyu. Bagaimana Nabi menerima wahyu dia yang pertama. Wahyu yang pertama, Badul wahyi, permulaan wahyu atau wahyu yang pertama. Macam mana keadaan Nabi menerima wahyu yang pertama, Badul wahyi, penerimaan wahyu. Permulaan wahyu, Badul wahyi, permulaan wahyu. Kanat awalul muqaddimat, adalah awal. Kanat awalu muqaddimat, adalah awal permulaan. Nuzulul wahyi, turunnya wahyu. Nuzulul wahyi adalah awal permulaan. Nuzulul wahyi, turunnya wahyu. Hiya adalah ar-ru'yal sadiqah, mimpi yang benar. Adalah awal permulaan turunnya wahyu. Ia adalah ru'ya sadiqah, mimpi yang benar. Jadi sebelum awal permulaan turunnya wahyu, Nabi bermimpi. Dia belum tak dapat wahyu, tapi awal permulaan sebelum turunnya wahyu, Nabi bermimpi. Ru'ya sadiqah,
Nabi bermimpi. Bermimpi yang benar. Ru'ya tu maksud mimpi as-sadiqah tu yang benar. Maknanya maksudnya Nabi ni bermimpi dengan mimpi yang benar. Wa kana alaihi salatu wassalam la yara ru'yan. Adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak melihat mimpi. La yara ru'yan, tidak melihat di dalam mimpi. Tidak melihat di dalam mimpi. Dia kata la yara ru'yan, tidak melihat di dalam mimpi illa kecuali ja'at mithla, kecuali didatangi sesuatu. Didatangi sesuatu. Dia kata illa ja'at, kecuali didatangi sesuatu mithla, seperti cahaya subuh, falaki subhi, ataupun seperti sinaran subuh. Macam sama-sama subuh gitu, hening-hening subuh. Maknanya kecuali didatangi seperti ataupun seakan-akan, misal seperti ataupun seakan-akan sinaran subuh. Seakan-akan sinaran subuh. Itu dalam mimpi Nabi. Nabi bermimpi seakan-akan ada satu sinaran cahaya, macam seakan-akan sinaran subuh yang datang kepadanya. Wahaluhu, dan keadaannya, wahaluhu dan keadaannya, keadaan siapa? Keadaan Nabi ba'da zalik, selepas itu. Dan keadaan Nabi selepas dia dapat mimpi tu, selepas dia datangi mimpi tu, mimpi yang didatangi oleh seolah-olah satu sinaran cahaya subuh. Wahaluhu ba'da zalik, dan keadaan Nabi selepas itu. Wahaluhu ba'da zalik, dan keadaan Nabi selepas itu. Hubbibat ilaihi, Nabi suka. Nabi suka. Hubbibat ilaihi, Nabi suka. Hubbibat ilaihi, Nabi suka. Hubbibat ilaihi, Nabi suka. Al-khalwah, al-khalwah ni maksud dia berkhalwat. Al-khalwah maksud dia berkhalwat. Khalwat ni maksud dia menyendiri. Menyendiri. Dia menyendiri, menyendiri. Berkhalwat maknanya tidak menyepikan diri, menyendirikan diri. Menyendiri. Khalwah maksudnya berkhalwat. Nabi suka berkhalwat. Hubbibat ilaihi al-khalwah, Nabi suka selepas keadaan dia selepas itu, Nabi suka berkhalwat. Wal inqita', dan memutuskan hubungan anin nas, dengan manusia. Dan memutuskan hubungan dengan manusia. Maknanya bukan dia tidak maknanya dia macam berkhalwat, menyepikan diri, menyendirikan diri. Duduk seorang-seorang. Ni dia memutuskan hubungan dengan manusia. Itu kata al-inqita'u anin nas, memutuskan dengan manusia. Lita'abud, untuk beribadah. Lita'abud, untuk beribadah. Lita'abud, untuk beribadah. Jadi Nabi ni dia menyendiri ataupun dia berkhalwat. Kita panggil berkhalwat. Berkhalwat ni maksud dia menyendiri, menyepikan diri atau tidak bergaul dengan orang. Menyepikan diri, menyendiri, memutuskan hubungan dengan manusia. Lita'abud, tujuan dia apa? Untuk beribadah. Lita'abud, tujuan dia untuk apa? Untuk beribadah. Lita'abud. Faqad kana, dan maka adalah sesungguhnya Nabi SAW berkhalwat. Yakhlu, maka adalah sesungguhnya Nabi Muhammad SAW yakhlu, berkhalwat. Bighairi Hira, di gua Hira. Maka sesungguhnya Nabi berkhalwat. Yakhlu, berkhalwat. Bighairi Hira, di gua Hira. Nabi berkhalwat di gua Hira. Wa huwa gharun, dan adalah gua. Gua Hira tu adalah satu gua. Huwa gharun, dan ada dia, dan gua Hira tu adalah gua. Adalah gua. Wa huwa gharun, dan adalah gua, dan ia adalah gua. Maksud dia wa huwa gharun, dan ia adalah gua. Fi a'la jabalin Hira, di atas puncak, di mana di puncak gunung
di puncak gunung Hira atau di puncak bukit Hira. Jabal tu gunung, bukit pun boleh. Maknanya tak di gua, tapi gua tu berada di atas puncak, di atas puncak gunung Hira. Di gua wa huwa gharun, dia adalah gua fi a'la, di atas puncak Jabali Hira, di atas puncak gunung Hira. Jadi Nabi ni pergi menyendiri, Nabi ni pergi berkhalwat di atas gua, di dalam gua, dan gua tu berada di atas puncak gunung Hira. Yab'udu an Makkah, menjauhkan diri daripada masyarakat Mekah. Bukan menjauhkan diri, yab'udu an Makkah, yang jauh daripada Mekah. Yang jauh daripada Mekah. Yab'udu an Makkah, yang jauh daripada Mekah. Sa'atan bisairi, iaitu selama 1 jam berjalan. Sa'atan bisairi al-aqdam, maksudnya yang mana 1 jam berjalan kaki untuk sampai ke gua Hira tu. 1 jam berjalan kaki. Sa'atan bisairi, yab'udu an Makkah, yang jauh daripada Mekah. Sa'atan selama 1 jam berjalan kaki, maksudnya sa'atan bisairi, selama 1 jam berjalan kaki. Bisairi al-aqdam, maksudnya berjalan kaki. Ni jauh dari Mekah selama 1 jam berjalan kaki. Jadi gua Hira ni terletak 1 jam perjalanan dengan perjalanan kaki. Berjalan kaki ni maknanya dia mengambil 1 jam untuk sampai ke gua Hira. Wa kana yata'abbudu fihi, dan Nabi Muhammad SAW pun beribadatlah di dalamnya. Wa kana yata'abbudu fihi, dan Nabi Muhammad SAW pun beribadat fihi, di dalamnya. Yata'abbudu, beribadat, dan Nabi Muhammad SAW pun beribadat di dalamnya. Al-layali zawatal adad, beberapa malam dan juga beberapa hari dan juga beberapa malam. Beberapa hari dan juga beberapa malam. Dia mana duduk situ bukannya sehari dua, mungkin beberapa hari dan beberapa malam Nabi tinggal di dalam gua Hira untuk beribadah. Tujuannya untuk beribadah, berkhalwat tujuan untuk beribadah. Wa yahmilu ma'ahu, dan membawa bersamanya. Wa yahmilu ma'ahu, dan membawa bersamanya. Wa yahmilu ma'ahu, dan membawa yahmilu, membawa ma'ahu, bersamanya, at-ta'am, makanan, wal ma', air. Nabi membawa bersamanya makanan dan juga air. At-ta'am, makanan, al-ma'u, air. Fa idza faghira, maka jika telah habis. Maka jika telah habis. Fa idza farigha, maka jika telah habis makanan dan minuman tu, raja'a ila, dipulang. Dia pulang kembali. Dia pulang kepada Sayyidah Khadijah, isterinya. Sayyidah Khadijah. Dia pulang kepada Sayyidah Khadijah. Maka faiza fagra, maka jika telah habis, raja'a ila sayyidah, maka dia pulang kepada isterinya Sayyidah Khadijah. Fahamala ma yahtajuhu, dan membawa fahamala, maka membawa ataupun membawa apa yang diperlukannya. Fahamala ma yahtajuhu, dan membawa apa yang diperlukannya, minazat, minazat, daripada tambahan. Jadi maknanya maksudnya di sini, jika dah habis, fa'idha farigha, maka jika telah habis makanan dan minuman itu telah habis, dipulang kepada Sayyidah Khadijah untuk menambahkan keperluan. Untuk menambahkan keperluannya. Maka dipulang tu dia ambil dah balik, tambah makanan dan minuman. Betul, dia kembali balik ke gua Hira. Thumma intalaka, kemudian intalaka, bergerak, ataupun bertolak. Intalaka, bergerak ataupun bertolak, ilal ghar, ke gua, ilal ghar, ke gua, liyata'abbud, untuk beribadat. Maka itulah kehidupan Nabi. Selepas dia dapat mimpi tu, kehidupan Nabi, dia pergi berkhalwat di gua Hira. Gua Hira mana
dia bawa lah makanan dan minuman. Bila habis makan dan minuman, dia balik ke isteri dia di rumah, top up balik makan dan minuman. Lepas tu top up makan dan minum. Lepas tu kembali balik ke Gua Hira untuk beribadat. Wa hadhihi ibadah, wa hadhihi ibadah, dan ibadat ini, wa hadhihi ibadah, dan ibadat ni, kila ada yang mengatakan, wa hadhihi ibadah, dan ibadat ini, kila ada yang mengatakan innaha kanat, adalah ibadat ala dini Ibrahim, mengikut agama Nabi Ibrahim. Innaha kanat ala dini Ibrahim, adalah ibadat mengikut agama Nabi Ibrahim. Namanya Nabi beribadat di dalam gua tu, maknanya Nabi, ada yang mengatakan Nabi menggunakan ibadat agama Nabi Ibrahim, kanat ala dini Ibrahim. Wakilah, dan ada yang mengatakan, tadi tak pandangan yang pertama mengatakan Nabi beribadat di dalam gua tu menggunakan ibadat agama Nabi Ibrahim. Wakilah, dan pendapat yang kedua mengatakan kanat bita'amul, Nabi tu duduk di dalam gua tu berta'amul. Bita'amul, kanat adalah berta'amul ni maksud dia memerhati. Dan wakilah, ada yang mengatakan, ni pendapat yang kedua. Pendapat yang pertama tadi kata Nabi beribadat menggunakan ibadat agama Nabi Ibrahim. Wakilah, dan ada juga yang berpendapat, ada juga yang mengatakan kanat bita'amul, adalah Nabi itu berta'amul, dia memerhati. Ta'amul wa tafakkur, dia memerhati, wa tafakkur, dan juga berfikir, memikirkan, berfikir, memerhati dan juga berfikir, fi hadzal qauni, pada ciptaan alam ini. Fi hadzal qaunil ajib, pada ciptaan alam yang ajaib. Fi hadzal qaunil ajib, pada ciptaan alam. Kaun itu alam, ciptaan alam, al-ajib, yang ajaib. Maksudnya Nabi duduk dalam gua tu, Nabi berfikir, dia memerhatikan alam sekitar, dia berfikir tentang alam yang ajaib ini, tentang alam yang ajaib ini. Wa ma yuhitu bihi, dan juga apa yang ada di sekeliling, wa ma yuhitu bihi, dan juga apa yang ada di sekitar bumi ataupun di sekitar alam ciptaan ni. Dia memikir, mana kalau dia tengok bulan, dia fikir keajaiban bulan. Dia tengok matahari, dia tengok keajaiban matahari, ajaib ni, kata alam ini. Min asrarin daqiqah, dengan rahsia yang mendalam, daripada rahsia yang mendalam. Mana dia memikir tentang ciptaan alam yang ajaib. Mimma yuhitu bihi, dan sekelilingnya. Min asrarin daqiqah, daripada rahsia yang mendalam. Tadullu ala, yang menunjukkan, daripada rahsia yang mendalam yang menunjukkan, tadullu ala, yang menunjukkan wujudnya, adanya ilahin qadir, yang menunjukkan adanya ilahin, Tuhan qadir, yang mencipta, yang menunjukkan wujud ada ilahin qadir, Tuhan yang mencipta. Jadi Nabi duduk di gua tu, dia memerhatikan alam, dia memikirkan alam. Ada kata yang ajaib ni mesti ada pencipta, wujudnya Tuhan yang menciptakan alam ini. Wujud ilahin qadir, wujudnya Tuhan yang mencipta. Ilahin qadir, Tuhan yang mencipta, Tuhan yang mencipta. Jadi ini yang berkaitan dengan sebelum, ini permulaan wahyu. Tak turun wahyu, ni permulaan dia. Permulaan kenapa tempat wahyu tu turun di Gua Hira, dan sebab kenapa Nabi pergi Gua Hira, mana dia nak berkhalwat untuk beribadah. Dia kata beribadah menggunakan ingat ibadah agama Nabi Ibrahim. Dan ada juga kata yang Nabi ni memerhatikan alam dan memikirkan tentang alam yang ajaib ni, yang ajaib ini. Mesti ada pencipta dia, mesti ada Tuhan yang mencipta alam ini. Jadi itu saja untuk hari ini, kita sampai di sini saja. Jadi tolonglah dengar video ni elok. Saleh Maksud
Ni untuk kebaikan korang. Kita belajar sirah ni tujuan ni untuk apa? Tujuan ni supaya kita boleh kenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita tahu perjalanan hidup Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malulah kita kalau kita umat Nabi Muhammad kita tak kenal perjalanan hidup Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malu tak kita sebagai umat dia kalau kita tak kenal perjalanan hidup dia. Itu tujuan kita belajar sirah, supaya memupuk rasa cinta kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi belajar. Tulis maksud, kalau tak faham tanya, mesej ustaz. Okey, jadi sampai di sini saja. Wallahu taala a'la wa a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.